Okey, jadi kita pergi kepada seterusnya, sambutan memperingati peristiwa Rasulullah iaitu Maulidur Rasul. Beza antara maulid itu kelahiran. Maulidur Rasul yang dilahirkan bayi. Kalau orang Kelantan panggil maulud, sambut maulud. Jadi tak betul tu. Sambut maulud, sambut yang dilahirkan. Sepatutnya sambut maulid. Sebab itulah kita panggil Maulidur Rasul. Dan orang yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang pertama menyambut birthday Rasulullah, menyambut hari jadi Rasulullah, siapa dia? Siapa tahu? Boleh komen di ruang komen tu. Siapa tahu siapakah orang yang pertama menyambut hari jadi Rasulullah? Siapa tahu? Okey. Orang yang menyambut hari jadi Rasulullah ialah, orang yang pertama menyambut hari jadi Rasulullah ialah, siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang paling gembira bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebab apa? Dia buat kenduri. Dia sembelih 100 ekor unta, 100 ekor unta untuk menyambut Rasulullah. Walaupun dia menjadi seorang yang paling gembira, tetapi namanya dirakamkan di dalam Al-Quran. Allah declare dia ni orang yang celaka, yang disebut dalam surah apa? Tabbat yada Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Talahab. Allah declare siapa? Abu Lahab ini sebagai orang yang celaka. Sebab apa? Di waktu kelahiran Rasulullah, dia menyambut dengan penuh kegembiraan. Bila Rasulullah dilantik menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi, Rasulullah membawa satu ajaran yang dinamakan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, yang menyebabkan Abu Lahab ni marah. Dan isterinya sekali, surah dalam surah Al-Masad tu kan, isterinya sekali. Nanti boleh tadabbur surah apa dia ni? Surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Boleh tengok maksud dia. Jadi di akhir ayatnya menjadi orang yang celaka dan namanya dirakamkan di dalam Al-Quran. Bila kita mentadabbur sesuatu ayat, membaca ayat, kalau boleh kita cuba untuk memahaminya dan mentadabburi. Sebab apa? Al-Quran ini Allah turunkan untuk kita faham, untuk kita memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Sebab apa? Sebab Al-Quran, bila seorang itu faham Al-Quran, walaupun satu ayat, seperti mana Sayyidina Umar, dia faham, dia sebelum ni bunuh orang, menentang Islam begitu kuat, nak membunuh Rasulullah. Bila tahu adiknya memeluk Islam, dia pergi jumpa adik ni nak pergi bunuh. Tapi kemudian bila sampai dekat rumah adiknya itu, dibaca surah Mali sekian-sekian, dibaca surah apa dia? Taha, betul kan? Surah Taha, dengan mendengar beberapa ayat saja, dia terus nak jumpa Rasulullah untuk memeluk Islam. Maksudnya apa? Al-Quran, bila kita faham Al-Quran, akan merubah diri manusia, akan merubah diri. Bila dia merubah diri individu, sebab itulah orang kafir, orang barat takut sangat. Dia tak kisah kamu nak buat pertandingan taranum hebat-hebat, nak buat pertandingan hafazan ke hebat-hebat, hafazan tapi hafazan itu maksudnya pertandingan hanya orang kata kosmetik. Jadi itu tidak mendatangkan apa-apa kesan, maka dia tak kisah. Orang barat tak kisah. Tapi dia akan
faham, terutamanya mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa? Bila seorang itu berubah, sudah tentu dia akan merubah diri dia dan sekeliling dia. Bila contoh bentuk MLM, seorang berubah, dia pun mengajak lima orang. Daripada 5 orang ni, ajak lagi 5 orang, ajak lagi 5 orang. Jadi itu yang menyebabkan mereka takut bila orang faham Al-Quran. Sebab itulah yang pentingnya jangan kita terkejar-kejar nak khatam Al-Quran. Lebih baik kita faham satu hari satu ayat berbanding kita habis Al-Quran satu juzuk sehari tapi tak faham apa-apa. Itu tidak memberi kesan. Okey, ini sama je. Kita tengok seterusnya bilangan Nabi dan Rasul. Kita tengok bilangan Nabi, mungkin siapa tak tahu lagi, sebanyak 100,024 Nabi. Kemudian seramai berapa orang? Seramai 313 Rasul dan 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Okey, dan Nabi pertama ni semua tahulah, Nabi Adam. Kita skip saja. Man, boleh ambil ayat? Ayat. Dan usia para Rasul biasanya hidup selama purata umatnya. Yang lebih 100 tahun, Nabi Adam dan Nabi Nuh, 2 Nabi. Kita belajar kan? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Sampai habis lah. Anak-anak, adik-adik boleh ni kan? Boleh hafal sudah. Tapi yang lebih, bismillah, lain sekejap. Tak boleh tekan. Link ni. Link apa? You go from boleh tekan tak? Kat mana lah ni? Sekejap tuan-tuan. Ada masalah teknikal kejap. Boleh je kan? Okay, boleh je tu. Mungkin line slow kot yang tak boleh tekan. Okay. Seterusnya Nabi Hud dan Nabi Saleh 340 tahun, 300 hingga 400 tahun. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishaq 100. Boleh tengok sendiri dan slide ini. Kemudian Nabi yang kurang yang ni. Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Idris. Ini antara Nabi yang inilah kurang daripada 100 tahun. Dan dalam ramai Nabi yang paling kaya siapa? Siapa tahu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini orang Nabi yang boleh bercakap dengan binatang, jin dan sebagainya. Dan Nabi yang paling mulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab apa Nabi Muhammad yang paling mulia? Disebabkan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang terpuji. Muhammad, apa-apa yang bersangkutan dengan Al-Quran dia akan jadi mulia. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia kerana diturunkan Al-Quran pada malam tersebut. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia kerana dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia kerana Jibril menurunkan Al-Quran diberikan kepada Nabi, dan Nabi menjadi Nabi yang paling mulia kerana diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak jadi mulia, kenalah mengikut ajaran mengikut Al-Quran dan Sunnah. Terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, yang hak dinampak batil, yang batil dinampak hak. Okey, kenapa kita perlukan kepada Rasul? Okey, kita tengok ni. Sebab jahiliyah. Sebab kita tidak tahu. Kalau bahasa kasar sikit, bodoh. Sebab itu kita perlukan seorang Rasul untuk memberikan kita panduan. Panduan kita Al-Quran. Jadi untuk mengajar Al-Quran itu perlu pada seorang guru, dan guru kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Rasulullah tak datang, perempuan
pada zaman jahiliah, dia dibunuh anak perempuan, anak perempuan kan, dibunuh begitu sahaja kerana boleh mendatangkan sial atau memalu keluarga itu. Sedangkan isteri dia tu pun perempuan, sebelum isterinya menjadi orang yang dewasa juga menjadi budak yang kecil. Siapa yang mendatangkan idea suruh bunuh budak ni? Kemudian banyak lagi lah merompak dan sebagainya, dan martabat wanita pada waktu itu sangatlah rendah. Bila Rasulullah datang, Rasulullah mengangkat martabat seorang wanita ini jadi satu tempat yang tinggi, yang mana syurga seorang lelaki, seorang anak kepada di bawah telapak kaki ibu. Bukan syurga tu bawah betul-betul tapak kaki ibu. Nak cakapnya kena hormat ibu dan ayah. Kedua ibu apalah, ibu dan ayah, lebih-lebih lagi ibu. Banyaklah hadis tentang hormati ibu ayah ni. Okey, kemudian jika kita tiada Rasul, manusia tidak akan kenal Tuhan yang sebenar, tidak tahu cara hidup, cara ibadat, saling zalim menzalimi, dunia akan kacir-kacir, akhlak yang sangat buruk dan pembunuhan berduasa. Sebab apa? Pada asal manusia ni, kenapa kita bergaduh? Kenapa kita ada dengki? Kerana dalam hati kita ni ada penyakit. Bila hati kita ada penyakit, Allah sudah tahu, sebab Allah dah tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah dah tahu. Segala penyakit-penyakit ini ada penawar dia, ada ubat dia. Dan ubat itu dan solusi penyelesaiannya ada dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah turunkan Al-Quran. Jadi kalau kita nak ikut Al-Quran, yang tu yang menyebabkan hati kita dengki dengan orang, terutama orang Melayu. Orang Melayu terutama dalam perniagaan lah. Dalam perniagaan, contoh orang tu baru buat kemah, goreng pisang kecil-kecil, dah hantar sihir dan sebagainya. Ini orang Melayu. Kalau tengok orang Cina, orang India, kalau sebelah Bangi, saya belajar di Bangi kan, kalau dia tak, barang ni tak ada kedai dia, disyorkan, kedai ni ada, kamu pergi kedai ni, dia boleh, dia jual sama yang ke sini, dia bantu sesama kita. Kita tengok orang Melayu kita, apa yang paling takut sekali, contohlah ada kawan kita jual barang, jual apa? Jual perfume. Kawan kita jual perfume, benda yang sama, kita tak beli dengan kawan kita, sanggup beli dengan orang lain. Sebab apa? Takut kawan kita kaya. Baik bagi orang kaya, dia takut kawan kita kaya. Ada yang jenis betul-betul support tu bagus lah. Okey. Ni Tuhan palsu. Bila tak ada Tuhan zaman sekarang lagilah dahsyat kan. Tak ada Tuhan. Ada yang mengaku sebagai Tuhan, Tuhan Harun. Kalau tu Tuhan Melayu, apa dah? Agama Melayu. Cakap agama Al-Quran lain, agama Arab macam-macam sekarang. Dan ada pengikut pula tu. Boleh pula ada orang ikut. Sebab apa? Dulu ada yang viral tu kan, yang MH370 ke apa? Dia guna apa? Teropong macam-macam. Tok Bomo guna pistol mainan tembak. Kan? Jadi benda-benda mengarut ini datangnya tak tahu daripada mana. Yang pastinya daripada akal kita. Akal mereka sendiri yang menciptakan benda tersebut. Mungkin daripada sebab pemujaan, sebab datangnya daripada syaitan masuk dalam mimpi dan sebagainya. Okey, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada Aminah binti Wahab di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571. Lahir sebagai anak yatim. Lahir Nabi itu terus anak yatim, tak ada bapa. Dan dinamakan Muhammad, bererti orang yang paling terpuji. Okey. Kenapa Nabi lahir jadi anak yatim? Sebab itulah Nabi kena berdikari sebagai seorang Nabi yang perlukan satu kekuatan jiwa yang sangat hebat kerana akan menempuh satu cabaran yang sangat hebat, akan memikul satu beban yang sangat berat, iaitu membawa cahaya Islam. Nama anak yatim, saya kongsi tentang anak yatim. Dia sebut anak yatim ini, orang Melayu suka sebut yatim kan, anak yatim ini maksud anak yatim ialah kematian bapa. Kematian bapa, maka anak itu digelarkan anak yatim, kan? Tetapi kalau
ibunya mati, bapa dia ada lagi, dia tidak kira anak yatim. Ayah dia masih hidup, kemudian ibu dia meninggal, dia tidak kira anak yatim. Kemudian kalau ayah dan ibu dia meninggal, dia tetap anak yatim. Tak ada istilah yatim piatu. Yang tu Melayu saja sebut yatim piatu. Tapi tak apalah, yatim piatu tu menunjukkan kita orang Melayu nak mudah faham. Tapi dalam Al-Quran hanya sebut yatim saja. Anak yatim ni kena kalau boleh kita usap, kita bagi apa. Nabi sangat menjaga. Sebab dia sebut Al-Quran sangat menjaga anak yatim ini, sangat berbuat baik lebih-lebih anak yatim. Okey. Kita pergi seterusnya, manusia yang terbaik, Rasulullah. Boleh tengok ini. Keturunan terbaik daripada Nabi Ibrahim. Dan dia lahir tempat yang terbaik di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ni keturunan lah. Keturunan daripada Rasulullah, daripada Abdullah Abdul Muttalib. Okey. Kita tengok di awal kehidupan Rasulullah. Sebelum tu kita tengok video sekejap. Okey, kita sambung pada perbincangan kita. Okey, terus. Boleh tak dia? Okey. Okey, baik. Jadi kita teruskan perbincangan kita. Awal kehidupan Rasulullah tadi, kita tengok dalam video tadi kan, bagaimana Rasulullah di awalnya disusui oleh Thuwaibah. Sebelum Thuwaibah ada lagi seorang dinamakan, tak keluar video kan tadi kan. Okey. Aiman. Sebelum Thuwaibah ini, Aiman, kemudian Thuwaibah dan kemudian Halimatus Sa'diyah.
Kemudian pada umur 6 tahun, ini semua tahulah, ibunya Aminah meninggal dunia. Kemudian pada 8 tahun Abu Talib, lalu dipelihara oleh bapa saudara iaitu Abu Talib, dan Rasulullah berkahwin pada umur 25 dengan Siti Khadijah dan mempunyai 7 orang anak. Boleh tengok ni anak murid-murid sekalian, boleh tengoklah ni. Rasulullah anak dia 4 lelaki 3 perempuan. Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah. 3 laki-laki 4 perempuan kan. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Okey. Pada usia Rasulullah dilantik menjadi Nabi ketika Nabi mengasingkan diri. Pada suatu hari Nabi ni dia tengok, sebelum dilantik lah, dia tengok kerosakan berlaku di Mekah itu dengan hiburan dan sebagainya, dengan maksiat. Dia pun mengasingkan diri, pergi dekat Gua Hira. Pergi dekat Gua Hira dan baginda didatangi oleh malaikat Jibril dan membawa surah yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Seterusnya baginda dilantik menjadi Nabi lah. Ini kita dengar, selalu dengarlah kisah ni bagaimana Rasulullah, seorang yang biasa, manusia biasa macam kita, datang seorang malaikat, pergi peluk, suruh baca Iqra. Peluk lagi kuat. Sampailah Rasulullah sebutlah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, wa ila al-akhir ayat. Kenapa Iqra? Kenapa dimulai dengan Iqra? Nak beritahunya Islam ini adalah agama ilmu. Agama ilmu. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu sendiri penuh dengan ilmu, segala perincian ada dalam Al-Quran, dan apa yang dalam Al-Quran itu disebut dengan tidak detail, maka Rasulullah sampaikan melalui hadis-hadis. Nak beritahu agama Al-Quran dan agama ilmu. Dan untuk kita mendapat pahala suatu benda tu mesti ada syarat dia 2. Yang pertama mengikut syariat, yang kedua ikhlas. Kalau kita ni ikhlas dah. Contoh solat subuh, aku ikhlas solat subuh ni tadi. Aku ni ikhlas sungguh, tak boleh. Aku tak boleh solat 2 rakaat tak capai ikhlas. Aku masa 8 rakaat solat subuh bawa aku ikhlas. Maka itu tak kena. Tiada suara. Hello, jelas tak suara? Mi, cuba dengar Mi, dengar tak? Mi, tekan link YouTube. Jelas tak suara? Yang lain dengar tak suara saya? Hello, 1, 2, 3. Ada? Cubaan suara 1, 2, 3. Dengar? Okey, dengar. Okey, ada. Okey, kita teruskan. Biasalah line ni kita zaman apa? Duduk tempat yang kurang line tak berapa kuat. Okey, kita teruskan. Kat mana tadi? Agama ilmu kan? Nak cakapnya ikhlas tadi. Ikhlas tidak, contoh dia dah ikhlas dalam hati tapi salah. Solat subuh 8 rakaat, sepatutnya 2 rakaat. Nak cakapnya mesti kita antara menuntut ilmu dengan lakukan solat dulu. Contoh solat dengan tuntut ilmu, mana dulu? Kena tuntut ilmu. Untuk ilmu apa? Belajar solat. Kena belajar dulu solat, barulah kita boleh mengamalkan solat dengan betul. Kemudian kita tengok misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lag ni kan. Okey, antara perkara yang besar dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan misi dakwah Nabi ialah mengajak manusia kepada Allah SWT, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah
tugas ataupun tujuan utama Nabi Muhammad SAW diturunkan, dan membentuk manusia, mengajak manusia berakhlak dengan akhlak Islam, berbuat baik sama manusia, dan berjihad dan berperang menentang musuh-musuh Islam. Dan kita hari ini kita lihat bagaimana asatizah disekat untuk menyampaikan ilmu. Itulah orang yang sekat buat perkara yang baik ini. Kalau orang kafir sekat, kalau zaman Rasulullah orang kafir sekat. Zaman sekarang orang Islam sendiri yang sekat. Sebab apa? Zaman sekarang ni ialah zaman fitnah. Zaman yang penuh kekelabuan. Kadang-kadang kita tengok benda tu baik, tapi tidak semestinya baik itu adalah baik. Betul-betul baik. Sebab apa? Ada kalanya benda yang dilakukan itu tak baik. Baik pada luaran tapi matlamat akhirnya bukan kebaikan. Contoh, ini berlaku di zaman Rasulullah sendiri, iaitu pembinaan Masjid Dirar. Boleh tengok ayat Al-Quran, dicerita tentang Masjid Dirar, yang mana orang kafir, orang munafik bina satu masjid. Waktu tu sudah ada masjid dinamakan Masjid Masjid Quba. Masjid Quba telah ada, dan waktu tu mereka orang Islam ni tengah buat persediaan untuk pergi berperang. Tapi untuk mengambil alih, nak melengah-lengahkan orang Islam ini, dia bina satu masjid iaitu Masjid Dirar dan menjemput Rasulullah. Mereka nak jemput Rasulullah untuk merasmikan masjid tersebut, supaya orang ramai datang masjid tu. Tapi tujuan masjid itu dibina adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Tapi Rasulullah tak pergi rasmi. Sebab apa? Ada wahyu daripada Allah SWT turun Al-Quran tentang Masjid Dirar. Boleh tengok dalam Al-Quran, saya lupa dah ayat mana. Tetapi ada kisah itu. Nak cakapnya, bina masjid itu adalah benda yang baik. Tetapi tujuan bina masjid itu untuk memecahkan umat Islam, untuk menyekat kemarahan Islam, iaitu itu ingin berperang. Nak cakapnya betapa dahsyatnya masyarakat kita waktu orang munafik. Dan orang munafik itu bukan ada pada zaman Rasulullah sahaja. Sebab tu Al-Quran itu relevan sepanjang zaman, sebab perangai-perangai munafik, perangai-perangai seperti Abu Lahab, Abu apa ke? Banyak Abu kan? Jadi Abu Jahal, perangai-perangai mereka ini ada pada zaman sekarang dan lebih dahsyat lagi. Kita tengok anak-anak muda remaja hari ini dengan pergaulan bebas, hingga ada kes baru-baru ini kan, yang ditemui seorang wanita yang dibunuh, dikeluarkan janin, dibakar di ladang kelapa sawit. Sangat kejam. Ada yang lama dah, ni mungkin pelajar di sekolah, keluarkan janin sebab malu, letak dalam pam, makuk tandah tu dia pam, masuk. Betapa kejamnya manusia, lebih kejam daripada binatang. Binatang pun tak buat anak dia begitu. Kalau monyet jumpa anak kucing, dia anggap kucing tu anak dia. Nak cakapnya betapa dahsyat manusia zaman sekarang ni. Lebih jahat daripada manusia, daripada binatang yang tak ada akal. Binatang itu hanya ada nafsu, tak ada akal. Tetapi manusia yang ada akal ini lebih kejam daripada binatang. Dan kesimpulan, antara yang kita nak bawa pada hari ini, apa yang tanggungjawab kita sebagai terhadap Rasulullah ialah beriman bahawa baginda adalah utusan Allah. Beriman baginda adalah utusan Allah. Apa-apa yang datang daripada Rasulullah mesti kita ikut. Buat apa yang Nabi, sunnah Nabi. Jangan kita ambil separuh-separuh. Bila bab, dulu kan heboh viral tentang Abang Tesla kan. Bab sunnah kahwin ramai, yang tu kita bersungguh sangat. Sebelum kita sebut tentang sunnah kahwin ramai itu, cuba kamu tengok diri kamu, sunnah yang Nabi buat yang lain. Kamu solat berjemaah,
tahajud kita dah selesai ke tidak? Tahajud. Solat berjemaah, tahajud, malam baca apa? Baca surah Al-Mulk, surah apa lagi? As-Sajadah. Bukan pada pakaian saja. Mesti merangkumi apa yang Rasulullah bawa, iaitu lagi apa? Yang paling besar, sunnah yang paling besar itu mengajak manusia apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan yang inilah bila kita buat benda ni, ajak orang buat baik, itu mungkin benda yang kecil. Bukan benda yang kecil, mudah. Orang kita ajak, yang kita ajak pun orang payah nak buat, apatah lagi melarang. Maksudnya menegur. Yang ni kita payah nak buat. Yang inilah para nabi dahulu, dia banyak menegur. Sebab apa? Itu adalah tanggungjawab dia. Bila dia menegur, pemerintah Nabi Musa dan sebagainya, dia kena berdakwah ni kena bil hikmah. Bil hikmah ini tidak semestinya dia tengok kepada sesuai dengan keadaan. Ada kalanya perlu pada lembut. Sesuai kamu berdakwah dengan orang ini dengan lembut, dengan orang ini keras. Contoh Nabi Musa bertemu dengan orang yang sangat zalim. Kalau dia berlembut, habislah. Dibunuh begitu saja. Maka Allah bagi karakter Nabi Musa pun sesuai dengan dia nak bertemu lawan dia, iaitu Fir'aun. Fir'aun yang sangat kejam itu. Jadi kena bijaksana, sesuai. Jangan kita lebih kepada nak menjatuhkan seseorang. Maka dia tak akan ikut kita. Kemudian menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apa yang Nabi larang, kita jangan buat. Tapi manusia ni, dia tidak terlepas daripada melakukan kejahatan. Tapi Allah itu sangat luas pengampunannya. Dan yang ketiga, kasih dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita dah sampai kesimpulan. Maka apa yang nak saya sampaikan adalah banyak kita mestilah memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan selawat sahaja, mesti ada tanggungjawab yang lain yang Nabi, sunnah-sunnah yang besar yang Nabi bawa, mesti kita lakukan. Dan selawat ni hebatlah. Saya pernah cerita dahulu tentang kisah Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri ini, kisah dia macam mana? Pada suatu hari, mungkin ada ramai dah dengar, Sufyan Ats-Tsauri ini dia pergi mana? Dia pergi Mekah. Kemudian dia nampak seorang anak muda, semasa tawaf itu, pusingan dia tawaf tu didengar, pemuda itu hanya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pusingan pertama sampailah pusingan terakhir, selawat saja. Dia pun pelik. Sufyan Ats-Tsauri ni pelik. Dia pun pergi jumpa, wahai pemuda, kenapa aku ni? Dia ceritalah, saya pendekkan. Kan Rasulullah telah tinggalkan doa-doa di setiap kali tawaf itu. Jadi dia pun cerita, pada tahun lepas, tahun lalu, dia datang dengan ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba sampai di Mekah, ayah dia jatuh sakit, tak boleh nak tunaikan haji. Sakit, makin hari makin teruk sehingga kan meninggal. Dan dia letak ayah dia dekat paha dia. Bila meninggal tu saja, terus berubah wajah ayah dia daripada putih kepada hitam. Tiba-tiba. Jadi dia pun menangis. Apalah dosa aku ni, buat apalah ayahku ini. Sehingga kan dia putus tidur. Menangis sampai tertidur. Dalam tidur itu Rasulullah datang. Seorang pemuda yang cantik datang, seorang pemuda yang handsome datang. Dia pergi buka kain. Anak dia tutup, sebelum tu ditutup dulu kain dia, wajah ayah dia. Jasad ayah dia itu dengan kain. Kemudian Rasulullah pergi buka, Rasulullah pun kaut 3 kali. Kemudian bercahaya. Dia pun pergi, masa Rasulullah bangkit, Rasulullah dia pegang, pemuda tadi pegang betis ayah dia dan ditanya, siapa kamu? Rasulullah pun cerita bapa ayah kamu, aku ni adalah Rasulullah. Ayah kamu ni apa benda dasar dia tak buat, minum arak, itu ini semua.
berjudi dan sebagainya, apa dosa besar dia tak buat. Tapi bibir dia tidak pernah lepas daripada berselawat kepadaku. Maka hari ini aku datang untuk memberinya syafaat. Kemudian bercahaya dia tadi, dia pun tersedar tengok, dia pun buka kain tu betul-betul bercahaya. Jadi ini kehebatan selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang sangat besar yang kita kalau boleh setiap hari tu jangan tinggal selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita tengok sedikit video. Pasti keluar ke tak ni? Okey. Cuba hayati video ni. Satu nasyid yang sangat menyentuh jiwa juga. Berkenaan dengan kecintaan. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui, pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi, kan kami jejaki, sifatmu sempurna, pelengkap pribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa, manis senyumanmu, penawar hidup. Dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hatimu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlak
sifatmu tinggi, kan kami jejaki. Sifatmu sempurna, pelengkap pribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa, manis senyumanmu, penawar hibah di hati kami. Kaulah segalanya. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Di akhirat kita akan bersua. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, sama-sama tadi kita hati bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hari ini kita dapat kenal Islam. Ini disebabkan perjuangan para sahabat. Dan saya akhiri dengan satu kisah yang mana pada suatu hari Rasulullah bercerita dengan sahabat, para sahabat. Apa yang Rasulullah cerita disebut sebelum Rasulullah cerita tu ada satu kisah. Sebelum saya cerita ini, kisah ini ada satu kisah lagi, iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu, daripada Allah SWT, tertangguhnya wahyu. Jadi Rasulullah ni apa yang paling dia bimbang, paling takut sekali, orang hina ke, orang maki, orang nak bunuh dia, dia tak risau. Tapi dia risau apabila diri dia ataupun Allah SWT tidak menurunkan wahyu kepadanya. Dan waktu itu wahyu itu tertangguh. Kemudian ditambah pula dengan orang kafir memprovok Rasulullah, kata syaitan kamu tidak sayang kepada kamu, syaitan kamu ni benci dah kepada kamu. Dia sebut syaitan, sebut Allah itu syaitan. Lagi Rasulullah rasa sangat sedih. Macam kita kan, orang berkapal. Orang yang berkapal kan, bila kita WhatsApp tak dibalas kan. WhatsApp sehari, biasa WhatsApp terus jawab. Tiba satu hari, orang yang paling kita sayang tu, kita WhatsApp, telefon tak dapat, WhatsApp seminggu tak jawab. Jadi apa perasaan orang tu? Sangat kecewa, rasa macam-macam lah. Jadi begitu juga Rasulullah. Lebih-lebih lagi lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa Allah tak sayang dia. Rasulullah rasa Allah dah benci dia. Betul-betul dia rasa begitu. Dan Allah SWT turunkan satu ayat yang dinamakan, suatu surah dinamakan surah Ad-Duha. Dan surah Ad-Duha ni cerita banyaklah. Allah nak beritahunya, wahai Nabi Muhammad, kamu ni waktu kecil lagi aku jaga. Waktu kamu lahir, kamu kecil, kamu kanak-kanak, Allah lindung. Kita dengarkan Allah lindung Nabi dengan awan dan sebagainya. Waktu kecil pun aku jaga kamu, apatah lagi waktu kamu besar ini. Nak beritahunya Allah bukan tak kasih, tak cinta Nabi. Kemudian Allah turunkan satu surah, nama surah Ad-Duha. Kita baca surah Ad-Duha, banyak hikmah surah Ad-Duha ni. Surah Ad-Duha pun banyak kebaikan dia. Untuk apa? Untuk kita menunjukkan kita ni bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kita menunaikan solat duha. Sebab apa? Sebab Allah memberi kita nafas, bangun pagi boleh bernafas.
cuba kita hidup ni hidup bertuhan. Bagaimana nak hidup bertuhan? Contoh ni amalan yang boleh dibuat. Waktu pagi lepas subuh itu, kita niat, ya Allah, yang pertama permudahkanlah urusan aku pada hari ini, murahkan rezekiku pada hari ini. Kadang kita berdoa pun tidak spesifik. Kita berdoa, ya Allah, permudahkanlah urusanku. Umum. Kita lalu umum, permudahkan urusan tu bila? Bulan depan ke, tahun depan ke, bila? Tapi bila kita sebut khusus hari ini, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita pada hari itu. Tengoklah macam mana. Dan bila sampai maghrib, kita anggaplah satu hari itu daripada subuh hingga maghrib kan. Lepas maghrib, kita recall balik apa yang Allah Ta'ala mudahkan kita, apa yang kita buat hari ini, apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada hari ini. Jadi kita sentiasa recall balik menunjukkan kita rasa bersyukur Allah. Bila kita rasa bersyukur, maka di situ menunjukkan kita ni hidup bertuhan. Maksudnya apa yang kita ada itu bukan hak kita. Kereta yang kita ada itu bukan hak kita. Anak-anak yang kita ada itu bukan hak kita. Allah nak tarik sekejap saja. Badan kita ini bukan hak kita. Ada orang bila sampai saat ini, kadang-kadang dia dah makan nasi tak boleh telan keluar. Sebab rezeki dia tersekat situ. Allah bagi situ saja rezeki dia. Maka tersekat keluar minum air tak. Jadi sampai satu masa dia meninggal. Jadi begitu juga Rasulullah di saat dia membaca surah Ad-Duha ini, Rasulullah cerita sampai ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Adakah surah Ad-Duha tu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula di sini, kalau ula ni lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih utama maksudnya akhirat itu lebih utama daripada yang lain. Jadi Rasulullah cerita ada seorang hamba, dia diberi pilihan. Pilihan apa dia? Kamu ni dapat aku berikan kamu kehebatan. Dunia ni lebih daripada kamu. Kenikmatan dunia yang sangat besar kepada kamu. Yang kedua, pilihan yang kedua ialah kamu bertemu Tuhan kamu. Dua nikmat. Nikmat yang besar di dunia. Yang kedua, nikmat bertemu dengan Tuhan kamu. Dan pemuda tadi, hamba tadi memilih untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi bila sahabat dengar, dah sahabat kan, ramai sahabat tu dengar. Tetapi bila ula ni, walal akhiratu khairun min ula. Kalau dalam fik aulawiyat, aula tu fik keutamaan. Tapi disebut ula tu lebih aula daripada ula. Lebih aula daripada ula. Faham tak maksudnya? Keutamaan itu bila sebut ula, nak cakap benda tu sangat lebih daripada keutamaan aula tadi. Kalau bahasa Arab kan aula tu dah utama. Nak sebutnya bertambah utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Maka bila Sayyidina Abu Bakar dengar Rasulullah baca ayat tadi, saya nak sahabat-sahabat dengar biasa saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar menitik air mata, menangis. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar, dia faham bahasa cinta. Bahasa Rasulullah sebut, yang dimaksudkan itu adalah diri Rasulullah. Maksudnya Rasulullah telah tak lama dah nak bersama dengan mereka. Rasulullah nak meninggalkan mereka. Nak bertemu dengan Tuhannya. Dan adalah kisah-kisah selepas tu Rasulullah disihir sakit dan sebagainya. Dan Rasulullah wafat lah. Cakapnya orang yang betul-betul cinta, dia akan usaha bagaimanapun untuk mencapai cintanya. Terutamanya ulama-ulama kan, dia buat hadis, dia hafaz hadis. Kalau orang yang ada nama Al-Hafiz ni, kalau orang Arab, Al-Hafiz ni adalah orang yang hafaz hadis. Maksudnya ratusan ribu hadis dia hafal. Macam orang India kan, dia selalu baca dia punya lafaz matan tu kan, matan hadis itu hadis ini. Sebab apa dia baca? Dia nak sebut apa yang Rasulullah sebut, hadis yang sahih lah. Tapi hari ini kena hati-hatilah dengan hadis, macam-macam orang sampaikan hadis yang tidak betul. Tapi banyak dah
kemudahan macam app dan sebagainya, kita boleh check hadis tu. Sebelum kita nak sampaikan sesuatu, yang ni saya nak tegur juga, kita kadang-kadang tak selidik dulu, kita terus sampaikan. Takut benda tu benda yang tidak ada dalam Islam, menyebabkan dia jadi fitnah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita janganlah menjadi orang yang terlalu ekstrim dan terlalu bermudah-mudah. Jadilah orang yang betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab macam-macam hari ini kan, orang bergaduh sesama sendiri, orang Islam bergaduh sesama sendiri, disebabkan kita ini terikut-ikut dengan acuan yang telah diacukan oleh Barat. Barat ini dia dah susun dah. Dia bertepuk tangan dengan kita. Dulu dia serang kita di Palestin, dia serang dengan senjata. Tak jadi. Kena serang dengan ideologi. Hari ini ideologi Barat. Liberal, plural. Maka kena hati-hati. Sampaikan ada cerita dulu kan, butterfly. Butter tu fly, rama-rama kan. Fly rama-rama, butter tu macam mentega rama-rama. Itulah maksudnya kebebasan. Kebebasan sangat macam-macam lah. Itu boleh merosakkan akidah. Maka kena hati-hati. Macam anak-anak kita kena pantau juga apa yang dia tengok. Takut bimbang-bimbang, ada unsur liberalisme, ada unsur LGBT, ada unsur yang menyebabkan kerosakan akidah, dan unsur-unsur lain lah, seks dan sebagainya, ada walaupun kartun. Benda ni kita kena jaga. InsyaAllah saya kira sampai itu sajalah untuk perkongsian pada hari ini. Sebelum tu kita selawat 3 kali. Sama-sama kita selawat, ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, sampai itu saja sejam lebih kita bersiaran pada malam ini. Moga-moga ada manfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada yang salah saya sampaikan. Mohon tegur, beritahu supaya kita tidak boleh betulkan benda yang salah itu. Dan sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan kita hidup ini, kita tidak tahu bila kita meninggal. Tak kira lah, tidak kira umur. Hari ni kawan saya pun umur sama macam saya, baru meninggal 2 minggu yang lalu, tak silap saya. Seorang guru juga, dan dia meninggal tu cantik. Sebab apa? Dia meninggal itu nak pergi perjalanan, nak pergi mengajar ke sekolah, walaupun jalan kampung. Tapi sebelum dia tak sedarkan diri, dia sebut Allah, Allah, Allah. Saksi tengok, dia sebut Allah. Dan kawan-kawan waktu dulu, sahabat saya ni, malamnya dia sentiasa tahajud. Pagi dia duduk huha-huha kan, suka-suka. Tapi malamnya dia menangis, bertahajud kepada Allah SWT. Dan di akhir hayatnya, dia boleh menyebut kalimah syahadah. Dan kita tak ada mana lain lah dalam hidup kita ini, iaitu mendapat kita dapat sebut kalimah itu di saat kita meninggal. Dan bila kita lepas yang tu, insya-Allah dalam kubur pun, bila dalam kubur kita settle, insya-Allah perjalanan lepas tu akan lebih mudah. Itu saja. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, maka saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua yang hadir, yang mana isi, yang mana staff, murid dan juga ibu bapa yang isi link kehadiran. Nanti akan dibuat hadiah, cabutan bertuah akan dicabut mengikut nama tu lah. Nama tu kan ada nombor 1, nombor 2. Akan dicabut nombor yang kena akan diberi hadiah. Kita tak umum pada hari ni lah. Cuma orang yang isi link tu insya-Allah akan ada hadiah. Hadiah cabutan bertuah. Jadi kena isi link tu kepada yang luar tak dapat lah. Kepada orang ibu bapa, murid-murid dan juga staff. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.